Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan membincangkan satu isu yang berkaitan dengan perkhidmatan perguruan, iaitu berkaitan dengan Ilaun Perumahan Wilayah atau EPW. Baru-baru ini Menteri Pendidikan Malaysia dalam satu majlis di Tawau, Sabah telah dilaporkan berkata bahawa Ilaun Perumahan Wilayah ini akan dikaji semula. Jadi di kalangan guru-guru kita terfikir untuk melihat mengapa Ilaun Perumahan Wilayah ini perlu dikaji semula. Baiklah, sebelum kita membicarakan dengan lebih lanjut, adalah lebih baik kita melihat sejarah bagaimana Ilaun Perumahan Wilayah ini diperkenalkan, sebab diperkenalkan dan kadar Ilaun Perumahan Wilayah ini yang diperuntukkan kepada guru yang bertugas di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Begitu juga sebaliknya, guru daripada negeri Sabah dan Sarawak, Labuan yang bertugas di Semenanjung. Okey. Untuk melihat keadaan itu, melihat sejarah awal itu, saya ada membawakan kepada anda surat perkeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam dengan nombor siri 2176 seperti ini. Okey, mari kita lihat takrifan ini. Okey. Pertama sekali kita lihat perkeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2001, Ilaun Perumahan Wilayah bagi pegawai yang bertukar wilayah. Okey, tujuan perkeliling perkhidmatan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian Ilaun Perumahan Wilayah atau EPW kepada pegawai yang bertugas yang bertukar wilayah. Perkeliling perkhidmatan bilangan 6 tahun 1987 telah memperuntukkan kemudahan had kadar sewa rumah untuk pegawai yang bertukar wilayah. Kemudahan tersebut dilaksanakan mulai 1 Januari 1988. Kerajaan telah menyemak semula peraturan dan pelaksanaan kemudahan tersebut dan memutuskan supaya ia diganti dengan pemberian EPW atau Ilaun Perumahan Wilayah. Okey. Dari segi pelaksanaan takrifan pegawai yang bertukar wilayah, artinya ialah pegawai yang berasal dari Sabah termasuk Labuan atau Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Semenanjung. Okey. Atau pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sabah termasuk Labuan atau Sarawak. Atau pegawai yang berasal dari Sabah termasuk Labuan yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sarawak, dan pegawai yang berasal dari Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sabah termasuk Labuan. Jadi ada 3 kategori sahaja takrifan tentang pegawai yang bertukar wilayah. Okey. Seperti yang saya terangkan tadi itu berdasarkan kepada perkeliling ini, pegawai dari Sabah dan Sarawak bertugas di Semenanjung, pegawai dari Semenanjung bertugas di Sabah termasuk Labuan dan Sarawak, ataupun pegawai dari Sabah bertugas di Sarawak dan sebaliknya, pegawai dari Sarawak bertugas berkhidmat di Sabah termasuk Labuan. Okey. Pegawai yang bertukar wilayah layak diberi Ilaun Perumahan Wilayah EPW. Ilaun ini tidak melibatkan anggota pasukan polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Okey, kita lihat kadar. Okey. Kadar EPW seperti dalam lampiran A, kita akan lihat selepas ini.
Penentuan kelayakan kadar adalah berpandukan kepada bandar atau kawasan di mana terletaknya pejabat pegawai. Kawasan bandar hendaklah berpandukan kepada kawasan yang diwartakan sebagai kawasan pihak berkuasa tempatan berkenaan. Okey. Mari kita langkau pekeliling ini dengan melihat lampiran A. Kadar. Kita melihat kadar. Okey. Ini ialah kadar yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam beserta dengan surat pekeliling ini. Okey, kadar ilaun perumahan wilayah RM sebulan. Okey. Mari kita perhalusi berdasarkan kawasan-kawasan yang diperuntukkan ini. Kuala Lumpur atau Putrajaya bagi pegawai pengurusan tertinggi turus A, B dan C, kadarnya ialah turus 2.500 untuk pengurusan tertinggi A 2.000, B 1.600, C 1.300. Okey, secara keseluruhannya bagi pengurusan tertinggi turus kumpulan A, B dan C ni, okey, bagi kumpulan pengurusan tertinggi ini tidak jauh beza penurunannya. Okey. Bahkan kita lihat daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya, kadar itu adalah tetap sama, iaitu 2.500 untuk turus, A 2.000, B 1.600, C 1.300. Itu merangkumi kawasan Selangor, Pulau Pinang, Johor, Sabah, Labuan, Sarawak, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Perlis, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Kadar yang sama, tidak ada perubahan atau penurunan. Sekarang kita fokus kepada pengurusan dan profesional, di mana rata-rata guru ini adalah berada di bawah kumpulan ini, iaitu grade 1, grade 2 dan grade 3. Okey. Bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, untuk semua kawasan, untuk grade 1, kadar yang diperuntukkan sebulan ialah RM 1.100, grade 2 700, grade 3 300. Untuk Selangor, Petaling Jaya, Subang Jaya dan Shah Alam, kadar itu sama seperti yang dinikmati oleh pegawai di kawasan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Okey. Cuma di kawasan lain selain daripada dinyatakan, selain daripada Petaling Jaya, Subang Jaya dan Shah Alam itu, kadar itu agak menurun, iaitu 1.100 kepada 900. Dan grade 2 tetap. Grade 3 ada penurunan, iaitu sebanyak 100, iaitu dengan kadar 500 ringgit. Di Pulau Pinang kita dapati menurut pekeliling ini, lampiran A, pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2001 ini, menyatakan bahawa kadar untuk grade 1, grade 2 dan grade 3 di Pulau Pinang tidak berubah, kecuali di seberang Perai, iaitu 900 grade 1 dan grade 2 700, grade 3 500. Di Johor Bahru menyaksikan penurunan sedikit, iaitu 900, namun grade 2 tetap juga dengan 700 dan grade 3 500. Kawasan lain di Johor 900 grade 1, 700 masih lagi untuk grade 2 dan 300 untuk grade 3. Okey, di Sabah. Okey, di Sabah, di Kota Kinabalu, kadarnya ialah 970. Jika dibanding dengan Johor, Sabah sedikit banyak kadar ilaun perumahan wilayahnya, iaitu 970, dan grade 2 800, grade 3 600. Kadar ini, di sinilah kadar yang diperolehi oleh guru-guru, rakan-rakan guru daripada Sarawak yang bertugas ke Sabah, wilayah persekutuan yang bertugas ke Sabah,
dan juga rakan-rakan guru dari Semenanjung yang bertugas di Sabah. Kadar ini iaitu antara 970 dan 800. Okey. Disandarkan kadar yang sama dan juga di kawasan lain menyaksikan sedikit penurunan iaitu RM900 dan RM700. Grade 3 adalah RM500. Jadi dalam kadar inilah kalau kawasan di negeri Sabah ini. Okey, Labuan begitu juga kadarnya sama dengan kadar yang akan dinikmati oleh penjawat awam di kawasan Kota Kinabalu. Di Sarawak 900 sama dengan Johor, 900, 700 dan 600. Okey, sama dengan Johor. Jadi kadar allowance bagi guru-guru, allowance perumahan wilayah EPW ini di Kuching, Miri dan Bintulu serta kawasan-kawasan lain di Sarawak adalah hampir sama 900 dan 700. Di Perak 900, kadar yang sama di Ipoh dengan kawasan lain. Begitu juga Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Perlis iaitu antara 900 dan 700, Pahang 900 dan 700, Terengganu juga begitu di Kuala Terengganu, Dungun dan kawasan lain, dan juga di Kelantan, di Kota Baru dan kawasan lain. Okey. Cuma yang menyaksikan penurunan yang ketara ialah bukan saja penurunan ketara, kadar yang tidak sekata ialah grade 3 ini ya. Iaitu apabila ada yang macam di Perlis 280 dan 260 di kawasan lain. Okey, di kawasan lain di Kelantan 250. Okey. Kadar ini pada keseluruhannya adalah berkuat kuasa dalam pekeliling ini pada tarikh seperti yang dinyatakan, iaitu pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2002. Bermakna jika kita banding dengan, kita tolak dengan tahun semasa, tahun sekarang 2020, bermakna kadar allowance ini sudah tidak disimak sejak 18 tahun yang lalu. Okey. Lama juga. Ya, tidak disimak. Jadi adakah kadar ini masih relevan pada masa ini ataupun memerlukan penambahbaikan, atau apa perlunya satu mekanisme baru diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan untuk menyelaraskan allowance perumahan wilayah ini? Okey. Sebelum kita ke isu itu, adalah lebih baik jika kita melihat sedikit tentang allowance wilayah yang dikeluarkan, prosedur kerja senarai simak pembayaran allowance wilayah yang dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Okey. Prosedur kerja ini bertarikh 31 Disember 2018. Bermakna dalam hampir 3 tahun yang lepas. Okey. Allowance perumahan wilayah, allowance ini diberi kepada pegawai yang bertukar wilayah. Ini grade gaji atau grade perkhidmatan mengikut mana yang berkenaan di bawah sistem saraan Malaysia. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima HSM boleh terus membuat tuntutan allowance dan kemudahan di bawah pekeliling ini berdasarkan kepada kumpulan gaji masing-masing mengikut sifir perubahan perbandingan seperti yang dinyatakan di lampiran A. Okey. Ini adalah rujukan IPP WP 1.2 para 2.4. Okey, pegawai, seseorang pegawai dalam perkhidmatan awam kerajaan persekutuan dan pegawai awam kerajaan negeri termasuk yang dilantik sementara atau sangkut. Wilayah asal, ini yang paling penting penafsiran tentang wilayah asal ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam prosedur pembayaran Jabatan Akauntan Negara Malaysia ini. Wilayah asal.
wilayah kelahiran ibu bapa pegawai sekiranya ibu dan bapa pegawai lahir di wilayah yang sama. Okey. Sekiranya ibu bapa pegawai dilahirkan di wilayah yang berbeza, pegawai boleh memilih sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya. Ini berdasarkan kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2008. Okey. Bagi pegawai yang ibu bapanya memperolehi taraf penduduk tetap atau warga negara Malaysia, wilayah asal mereka adalah merujuk kepada wilayah tempat tinggal ibu bapa pegawai berkenaan ketika mereka memperolehi kad pengenalan bertaraf penduduk tetap atau sijil warga negara Malaysia. Okey. Pegawai yang bertukar wilayah mengikut Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 11 tahun 2001, pegawai yang berasal dari Sabah termasuk Labuan atau Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Semenanjung, atau pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sabah termasuk Labuan atau Sarawak, atau pegawai yang berasal dari Sabah termasuk Labuan yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sarawak, dan pegawai yang berasal dari Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sabah termasuk Labuan. Labuan ditakrif sebagai wilayah berasingan dari Sabah. Saya rasa yang bab ini, pegawai yang bertukar wilayah ini, penafsirannya ini tidak menjadi satu isu besar lah. Tetapi yang menjadi perkara berbangkit ialah tentang kadar ilaun yang tidak sekata itu. Okey. Lain-lain mengenai prosedur kerja pembayaran ilaun perumahan wilayah ini tidak bolehlah rakan-rakan rujuk dalam laman web Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Disenaraikan satu persatu termasuk pegawai yang tidak layak, pegawai yang layak, okey, dan pegawai yang tidak layak ada dinyatakan di sini. Untuk perbincangan kali ini kita fokus kepada kadar ilaun itu, EPW itu, dan juga hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengkaji semula. Untuk isu kajian semula ini, saya bawakan rakan-rakan semua satu laporan berita mengenai hasrat Menteri Pendidikan. Okey. Ini ialah laporan daripada laporan berita daripada Astro Awani. Okey. Yang bertarikh pada 18 Julai. Okey, 2020. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan kaji semula ilaun perumahan wilayah bagi guru. Okey, satu berita yang menggembirakan bagi rakan-rakan guru yang terlibat yang sebelum ini menerima ilaun perumahan wilayah. Okey, saya akan bacakan tawau. Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengkaji semula ilaun perumahan wilayah EPW guru di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin, perkara itu akan dilihat semula selepas beberapa isu dibangkitkan oleh guru di beberapa kawasan yang menerima ilaun lebih rendah. Okey, isunya ialah ada guru di kawasan-kawasan tertentu yang menerima ilaun rendah. Ya, setelah 18 tahun ilaun ini diperkenalkan, sudah sampai masanya untuk dikaji semula, memandangkan taraf hidup juga berubah, kuasa beli juga berubah, dan gaji juga guru-guru juga sepatutnya perlu dikaji semula. Okey, untuk menghadapi situasi kehidupan yang lebih mencabar dengan harga barang yang semakin meningkat dan kuasa beli yang semakin jatuh. Okey. Saya bacakan lagi, saya teruskan. Ini pertama kali saya mendapat maklumat sedemikian, kata Menteri Pendidikan itu. Izinkan saya balik, okay, maksudnya balik di pejabat lah, dan berbincang apakah keadaan sebenar berkaitan dengan hal tersebut. Katanya kepada pemberita ketika ditemui selepas merasmikan Dewan Abu Bakar Titingan, DSP Abu Bakar Titingan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Titingan di Tawau pada Sabtu lepas.
Ilaun perumahan wilayah EPW menjadi antara isu yang terus dipersoalkan oleh guru di beberapa kawasan. Mengikut statistik EPW, guru dengan grade G44 dari Semenanjung, Malaysia menerima ilaun antara kadar 730 sehingga 830. Yang ini mengikut kawasanlah di mana ianya bertugas. Okey, di Sabah. Manakala guru grade yang sama daripada Sabah dan Sarawak hanya menerima allowance 200 hingga 550. Jadi daripada penyataan laporan berita ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana jurang beza antara allowance yang diperolehi oleh guru dari Semenanjung yang berkhidmat di Sabah dengan guru Sabah dan Sarawak yang berkhidmat di Semenanjung, atau guru Sabah berkhidmat di Sarawak dan guru Sarawak berkhidmat di Sabah. Jadi pada perkiraan kita sudah sampai masanya untuk allowance perumahan wilayah ini dikaji untuk memberi keselisahan kepada guru-guru yang bertugas di luar wilayah masing-masing, dan kita mengharapkan supaya Kementerian Pendidikan akan juga mengambil isu-isu berbangkit lain mengenai allowance ini, iaitu termasuklah kawasan-kawasan yang sebelum ini diwartakan boleh menuntut allowance perumahan yang tinggi, dan juga kawasan-kawasan lain yang sudah dinaik taraf daripada Majlis Perbandaran kepada Bandaraya. Jadi kita mengharapkan satu mekanisme baru akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani isu-isu berkaitan dengan allowance perumahan wilayah ini. Okey, sampai di situ kita punya perkongsian pada kali ini. Moga-moga ianya akan memberikan manfaat kepada kita tentang isu-isu berbangkit mengenai dengan dunia pendidikan, khususnya profesion perguruan. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.